Saya tahu tak berapa banyak syarikat e-hailing yang berdaftar kat Malaysia ni? I think around 5 or 4. Sebenarnya kita ada lebih kurang dalam 30 syarikat e-hailing yang berdaftar dengan apa? Salam sejahtera dan selamat datang ke episod Perspektif kali ini. Saya Luqman, host anda pada episod ini. Pada episod ini juga kita disertai oleh saudara Azlan Anwar, pengurus operasi pemandu untuk InDrive, dan selamat datang saudara Azlan. Terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak saudara Luqman kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada hari ini. Jadi kita jump straight into the question lah. Saya nak tanya sedikit lah. Boleh kongsikan sedikit tentang pengalaman saudara bermula daripada mungkin sedikit sebanyak tentang career dan apakah background, apakah tema kehidupan lah sebenarnya. Apa tema kehidupan? Okey, bercakap tentang pengalaman career, kalau industri e-hailing ni terutamanya pengalaman tu tak banyak lah. Lebih kurang dalam 10 tahun pengalaman saya dalam industri e-hailing ni. Bermula pada tahun 2016 sebagai seorang pemandu dulu. Ya, sebagai seorang pemandu dulu pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 saya diberi peluang untuk berkhidmat dengan satu syarikat e-hailing ni, dan saya bersama syarikat tu lebih kurang dalam 7 tahun. Dan selepas tu saya diberi peluang sekali lagi untuk memainkan peranan saya dalam satu syarikat e-hailing yang baru juga di Malaysia pada ketika itu, which is InDrive. So saya dah bersama dengan InDrive ni lebih kurang dalam 2 tahun lah. So total pengalaman saya dalam industri ni lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tahun Yep. Bermula daripada driver dulu. Bermula sebagai seorang driver dulu. Macam mana cerita tu? Boleh tahu perincian bahagian tu? So sebagai pemandu tu dia lebih kepada nak menjana pendapatan sampingan lah pada ketika itu. Pada waktu tu saya merasa macam why not, kita cuba something untuk generate additional income. Dan pada tu saya join Uber sebagai pemandu lah. Saya join Uber, dan lepas tu saya juga cuba untuk memandu untuk Grab dan sebagainya lah. So itu pengalaman saya sebagai pemandu. Then after that saya join company ataupun syarikat e-hailing satu ni. Saya mengendalikan operasi di wilayah utara, di mana kita buat fokus kepada pelancaran bandar, fokus kepada pelancaran vertikal baru dan sebagainya jugalah, dan juga partnership atau collaboration dengan agensi kerajaan dan juga corporate. Saya jarang jumpa seseorang daripada seperti sosok saudara Azlan ni yang berada dalam managerial class, tapi mempunyai pengalaman juga daripada side memang ada on the foot ground punya level lah. So sebelum saya dapat peluang untuk berada dalam managerial class ni, sebelum tu kayaknya saya dapat jugalah pengalaman sebagai seorang pemandu. So for me tak salah pun kita nak mencuba, right? Betul. Ya, sebab pada ketika itu benda ni benda yang baru. Jadi seorang pemandu e-hailing pada waktu tu benda yang baru, dan dia jadi satu macam hype at that time. Right. So semua orang nak mencuba kan. Why not cuba benda baru kan? Sebab saya dapat tahu pun daripada kawan ketika itu. And kawan cakap, why not try? And boleh earn, this much in a week or in a day, right? So kita try lah. So kita try, then so dapat gain experience. Betul. And then saya pun tak sangka jugalah, and daripada seorang pemandu e-hailing, dan saya dapat peluang untuk bekerja dalam industri e-hailing ni. Jadi saya nak tanya sedikit tentang permulaan InDrive lah, ataupun yang lebih relate dengan apa di bawah seliaan cik saudara Azlan sendiri. Jadi InDrive ni memang bermula daripada fokus area dia bahagian utara dulu ke, ataupun memang under your belt that is where you focus on? Okay, so macam saya mengendalikan operasi InDrive di Malaysia secara keseluruhan. Dan kita InDrive di Malaysia kita beroperasi di
Semenanjung. Di Semenanjung. So kita berada di semua bandar di Semenanjung Malaysia. Tetapi buat masa sekarang ni kita punya fokus 3 bandar, which is Kuala Lumpur, Johor Bahru dan juga Pulau Pinang. Kenapa 3 bandar ni secara spesifik? So kita cuba nak menapak di bandar-bandar besar dulu and create the awareness dekat bandar-bandar besar, dan daripada situ kita boleh kembangkan kita punya ni lah, what do you call it, operation. But anyhow kita dah beroperasi dekat semua bandar-bandar di Semenanjung ni lah. Jadi dia punya timeline daripada 3 bandar ni ke for the whole of Semenanjung ni agaknya berapa? Saya lebih kurang kita ambil masa lebih kurang dalam 4 tahun sebenarnya. Dalam 4 tahun. So kita dah dalam tahun 2022 sebenarnya InDrive mula beroperasi di Malaysia, dan pada ketika itu hanya di Klang Valley, dan berkembang ke Johor Bahru, di Pulau Pinang, dan sekarang ni kita dah ada di semua bandar di Peninsula kecuali di Sabah dan Sarawak lah. Kita belum lagi beroperasi di sana. Jadi saya nak tanya sedikit lah. Saya pun sebenarnya secara jujur lah, saya baru download. Oh ya. Saya rasa last week saya nak tahu sedikit lah untuk penonton-penonton juga yang di platform kita, apakah perbezaan InDrive? Apakah ada unique proposition, unique selling point of InDrive berbanding apa persaingan lain? Okey, kalau kita cakap perbezaan, right? Tapi sebelum saya jawab soalan saudara, boleh saya tanya satu soalan? Boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, so saudara tahu tak berapa banyak syarikat e-hailing yang berdaftar kat Malaysia ni? I think around 5 or 4, 5 atau 4 lah. Yeah. Okey, sebenarnya kita ada lebih kurang dalam 30 syarikat yang e-hailing yang berdaftar dengan APAD. Kita ada lebih kurang 30. Alright. Dan bila kita bercakap tentang perbezaan ataupun kita punya key selling point, right, dalam 30, okeylah, dalam 5 yang tadi yang Encik mention tadi kan, apa persamaan dia Encik rasa? Persamaan dia adalah mungkin price ditentukan oleh algoritma. Okey. Selain daripada itu? Selain itu I'm not too sure about that. Lalu yakin lah. Alright. So persamaan dia harga ditentukan oleh algoritma, right? Okay. So itu kita punya unique key selling point lah. Okay. So and then before that, saya ingin sentuh bab ini, yang mana visi dan misi syarikat InDrive adalah untuk keadilan dan juga ketersamaan. Okay. So bagaimana bila kita bercakap pasal keadilan ni, kiranya kita nak dapatkan satu model yang mana adil bagi kedua-dua pihak, which is penumpang dan juga pemandu. So bila adanya model ni atau model yang mana tidak ditentukan oleh algoritma, right, kita membenarkan penumpang dan juga pemandu menentukan harga, di mana kita ada kawal selia harga tu, dengan kita ada tetapkan julat minimum dan juga maksimum harga tu. So kita ada bagi recommended pricing. So daripada recommended pricing tu ada ruang untuk pemandu dan juga penumpang untuk menurunkan atau menaikkan harga tu. Itu satu. Dan yang nombor duanya, in terms of commission yang kita ambil, kita adalah antara yang terendah di dalam pasaran sekarang ini, which is 10.99%. 10.99%. So dengan commission yang rendah ni, sebenarnya pemandu dapat menikmati pendapatan yang lebih lagi dengan InDrive. So itu adalah dua perbezaan ketara InDrive compared to the competitors. Jadi boleh dikatakan janji InDrive adalah dua lah, kebajikan dan keadilan lah, kepada customer dan juga driver, betul tak? Betul. Ya. Yep. Di samping kita memberikan flexibility. Yes. Jadi berdasarkan apa yang saudara Azlan dah beritahu lah berkenaan dengan dua janji InDrive ni, model yang dibina oleh InDrive ni, macam manakah dia punya performance compared to pesaing-pesaing yang lain? Adakah dia boleh mencabar lah
diberi kekuasaan pesaing-pesaing yang lain tu. Okey, kita menghormati pesaing-pesaing kita lah sebab kebanyakannya yang telah berada, terutamanya yang telah berada lama dalam industri ini, yang telah membentuk industri e-hailing di Malaysia ini kan. Okey, so in term, bukannya kita di sini untuk mencabar mana-mana pesaing. Kita di sini untuk memberikan pilihan dan juga kelainan kepada penumpang dan juga pemandu dengan model kami yang unik ni lah, right? Dan dengan adanya model ni seperti yang saya mention tadi, penumpang dan pemandu sebenarnya diorang dapat tentukan harga yang diorang nak, right? So daripada situ penumpang in terms of pendapatan tu diorang dapat tentukan berapa banyak yang diorang nak, right? Dan second, in terms of flexibility tu, pemandu dia bebas untuk memilih permintaan apa yang diorang nak, dan dia tak ada apa-apa restriction in terms of acceptance rate contohnya, yang mana dia memaksa atau memaksa pemandu tu untuk menerima semua tumpahan yang masuk. So dia orang ada flexibility untuk memilih sama ada dia okey tak nak ke untuk menerima tempahan ini untuk ke destination ini dan sebagainya lah. Dan kita tidak menghukum pemandu yang tidak menerima tempahan tu sebab kita berikan flexibility tu. Jadi let the market decide itself lah kiranya. Correct. Jadi itu bentuk daripada, saya nak tahu juga daripada bahagian pemandu, driver. Mungkinlah cabaran yang InDrive hadapi adalah kecukupan pemandu. Bagaimana boleh beri sedikit komentar berkenaan dengan kecukupan pemandu dan juga tarikan-tarikan yang diberikan oleh InDrive kepada mereka ni? Okay, so dari perspektif kecukupan pemandu ataupun supply di Klang Valley terutamanya, kita berada pada tahap yang sihat lah. Alright, yes. And then macam saya bagi tahu, kita juga fokus city kita juga adalah Johor Bahru dan juga Pulau Pinang, yang mana di dua bandar tersebut pun kita berada pada tahap yang sihat. Dan kita dapat lihat saban hari terdapat banyak interest daripada pemandu untuk berdaftar dengan InDrive, sebab dah ada awareness tentang kita punya unique model yang memberikan kebebasan dan juga flexibility dan juga peluang untuk menjana pendapatan yang lebih. So in terms of supply, kita berada pada tahap yang sihat. Tahap yang sihat lah. Dia ada boleh memberikan sedikit details lah, berapa percentage kenaikan mungkin daripada tahun lepas hingga tahun ni? Okay, kalau kata in terms of percentage tu, kita dapat lihat pertumbuhan dari segi pemandu baru di dalam platform. Year to year kita ada lebih kurang dalam 30% ke 40% increase of new drivers into the platform, right? So macam mana kita dapat menarik minat daripada pemandu-pemandu ni untuk join InDrive adalah dengan promosi-promosi yang kita buat untuk pemandu. Dan recently kita baru je habis kempen kita ada jalankan dua kempen. Satu adalah 1% commission rate di Kuala Lumpur dan juga Drivers Platinum League. Alright, dua ni adalah dua kempen yang berbeza, tapi pada waktu yang sama kita buat. Alright. So first campaign adalah 1% commission rate, yang mana pada setiap perjalanan yang dibuat yang diterima di Kuala Lumpur pada waktu kempen tersebut, kita cuma kenakan komisen sebanyak 1%. So pemandu dapat membawa pulang lebih banyak lah income untuk setiap perjalanan. Right. So kalau kata RM10, kita cuma ambil 10 sen je satu perjalanan. So RM9.90 tu dapat dibawa balik oleh macam sedekah jariah juga. Dia bukannya kita nak cakap kita buat sedekah jariah lah. Dia more to like kita faham pada ketika itu situasi ekonomi agak meruncingkan, right, dengan kenaikan harga minyak, kenaikan kos-kos lain dan sebagainya. So kita mengambil inisiatif untuk membantu pemandu dengan harapan kempen kita jalankan ni dapat menjana lebih pendapatan kepada pemandu dan menjaga kebajikan mereka lah. Adakah
is there any mechanism daripada pemandu kepada higher management berkenaan dengan apa dia punya concern? Apakah mekanisme yang ada lah daripada InDrive? Okay, daripada InDrive sendiri, okay, kita ada dua, alright, sekejap, macam mana cakap? Okay, so dia macam ni, mekanisme yang kita ada support. Okay. Alright, support melalui application dan sebagainya. So dia boleh, kalau ada apa-apa feedback dan sebagainya, dia boleh reach out to our support melalui aplikasi. Dan kita juga ada juga sesi berdialog bersama-sama pemandu. Right, dan recently pun saya ada juga turun ke KLIA Downtown, berjumpa dengan pemandu, turun ke padang, duduk semeja dengan pemandu, bercakap. So macam ada town hall lah? More to like a teh tarik session lah. Kita duduk semeja dengan pemandu, kita cuba faham apa yang kita boleh buat untuk menambah baik pemandu. Macam kita selalu cakap, there's always room for improvement, right? So kita cuba faham apa yang diperlukan, dan ada benda yang kita boleh buat on the spot, dan ada benda yang perlukan sedikit masa untuk kita buat perubahan tersebut lah. Dan menyentuh juga pasal tadi Drivers Platinum League tu. Tadi saya ada mention dua, right? So ya, kita kembali kepada Drivers Platinum League. So untuk Drivers Platinum League ni adalah kita buat penghargaan kepada pemandu Platinum kita, yang mana yang pada setiap minggu pada kita kempen tu ada untuk 4 minggu. So setiap minggu kita akan ada pemenang dengan siapa yang melengkapkan perjalanan yang tinggi, yang tertinggi pada minggu tersebut boleh memenangi hadiah lah untuk setiap minggu, seperti phone, tablet, dashcam dan vouchers dan sebagainya lah. Dan kita ada juga grand prize untuk setiap 4 minggu total. Siapa yang paling tinggi, grand prize dia adalah Pro 2 Beza first prize, dan second adalah motosikal Yamaha NVX. Saya pun tak ada. So ini adalah inisiatif yang kita buat lah untuk menjaga kebajikan tempoh pelaksanaan program dan macam mana? Tempoh pelaksanaan program Platinum League. Untuk Drivers Platinum League tu kita buat untuk 4 minggu. 4 minggu, dan kita bermula pada first week of of May, dan dah habis lah. Last week dah habis. Yes. So next week kita akan start dengan kita punya award giving ceremony pada 18 hari bulan lah. 18 hari bulan. Yes. So kita akan jemput semua pemenang-pemenang untuk ke event tu, untuk menghargai semua drivers platinum drivers kita. Dan kita akan umumkan jugalah siapa pemenang hadiah utama kita lah, which is Pro 2 Beza dan juga motosikal Yamaha NVX lah. Dan ini adalah kali kedua kita buat benda ni. Yes, untuk di Kuala Lumpur. Sambutan dia agak hangat juga lagi. Oh yes, kali ini sambutan dia lebih hangat lah, sebab pada first time kita buat tu mungkin itu benda baru at that time, right? Dan bila kali kedua kita buat ni, dan awareness tu dah ada, dan orang lebih bersemangat untuk menang, so dia banyak lagi. Dan daripada dua inisiatif yang kita buat ni, kita dapat lihat pertumbuhan dari segi rides dekat Malaysia ni, right? Di Kuala Lumpur terutamanya, yang mana kita dapat lihat lebih kurang dalam 30 ke 40% increase number of rides completed in during this campaign period. It's a huge jump. Yep, it's a huge jump. So means lebih ramai pemandu going online and also accepting the orders lah. Yeah. Yep. Just now you mentioned about berkenaan dengan teh tarik session with the pemandu dan sebagainya. Kalau lah saudara Azlan Sudi boleh ceritakan maybe 3 or 2 main concern lah daripada driver berkenaan dengan InDrive. Okay, kalau kita bercakap pasal main concern, right? Currently kebanyakannya bercakap berkenaan dengan tambang. Yes, dengan tambang. But then kita perlu jelaskan di sini, kalau berkenaan dengan tambang ni, kita model tambang kita ni bukannya berlandaskan algoritma. Kita model kita adalah peer to peer pricing, yang mana pemandu dan penumpang dapat menetapkan harga, dan pada satu tahap yang munasabah, dan dia orang agree, dan baru trip tu akan berlaku atau berjalan lah. Alright. Memang kita untuk model ni berjalan, kita perlu ada satu mekanisme yang mana kita tetapkan recommended pricing. Recommended pricing. Yes. Tapi recommended pricing tu adalah hanya satu
what do you call it, as a reference. Okay, tambang ni perlu bermula pada harga sekian. Tetapi kita juga tetapkan satu julat maksimum dan juga minimum untuk pemandu dan juga penumpang naik atau turunkan. Right. So kita beri flexibility itu kepada penumpang dan juga pemandu, dan juga di situ yang pemandu dapat negotiate berapa yang actually they feel reasonable for this order. Right. So itu yang kita jelaskan kepada pemandu, sebab ramai yang actually tidak faham. Dia orang ingat recommended pricing tu itu harga yang dia orang kena accept dan sebagainya lah. So itu yang kita cuba explain kepada pemandu during the Directorate session yang kita ada recently tu. Itu satu. Dan second, concern pemandu ni dah lebih kepada kos operasi. Ya. Kos operasi, minyak, wear and tear, dan selain daripada itu adalah kos insurance. Right. Yang kita dapat lihat saban tahun yang semakin naik. Right. So untuk berkenaan dengan insurance tu, kos insurance tu, itulah something yang kita tengah berbincang dengan pihak berkuasa untuk kita dapatkan satu jalan penyelesaian supaya kita dapat mengurangkan kos insurans tersebut lah, sebab boleh tahan agak tinggi jugalah kos insurans tu untuk pemandu. Dan benda-benda ni dia sebenarnya dia memberi impact pada what do you call it, net earnings pemandu. Right. So itulah. Jadi berkenaan dengan kalau ikutkan perjalanan saudara Cik Azlan dalam InDrive, yang saya dapat lihat lah, saudara Azlan diambil oleh InDrive pada kemuncak waktu boleh kata ada isu lah dengan APAD. Dan saya rasa memang Cik Azlan mempunyai banyak pengalaman berkenaan dengan regulation dan sebagainya. Saya nak tahu sedikit lah berkenaan dengan apakah attitude pemain-pemain besar dalam e-hailing dan juga InDrive berkenaan dengan move dasar-dasar kerajaan untuk memberikan perlindungan yang lebih sedikit kepada gig workers dengan pengenalan Akta Gig Workers yang baru, SEGIM dan sebagainya. Apakah attitude e-hailing industry ni? Okay, sebagai platform, sebenarnya platform kita memang menyokong semua inisiatif-inisiatif daripada kerajaan yang untuk menjaga kebajikan pemandu, right? Dan macam yang saya mention, visi dan misi InDrive adalah keadilan dan juga ketersamaan, right? So memang itu yang kita cuba perjuangkan, right? Supaya ada keadilan untuk pemandu-pemandu kita, right? Dan juga terjamin orang cakap in terms of dia orang punya keselamatan dan sebagainya. Dan kita juga penglibatan InDrive dalam menyokong akta gig dan sebagainya adalah kita juga berada dalam sesi dialog bersama pemain-pemain industri dan juga agensi kerajaan, memberikan pendapat bagaimana kita boleh jalankan semua inisiatif-inisiatif ni lah. So that's how we play our part lah in making all this initiative happen. I see. Berkenaan dengan yang kebajikan dan juga dialog-dialog bersama kerajaan, saya rasa itu adalah satu move yang sangat bagus lah untuk kita bergerak dan menyokong lah ke dasar kerajaan ni. Tapi saya nak tahu juga berkenaan dengan harga lantai yang ditetapkan, the recommended price lah. Boleh cerita berkenaan dengan bagaimana recommended price tu ditentukan? Okay, berkenaan dengan recommended price, pengiraan recommended price tu itu adalah PNC dan normally kita tak akan reveal bagaimana cara kita membuat pengiraan tersebut. Tetapi apa yang kami boleh pastikan adalah apa yang kami boleh nyatakan di sini adalah kami akan memastikan recommended pricing tu adalah berada pada satu tahap yang kami rasakan fair kepada pemandu dan juga penumpang. Tetapi di sini yang model unik kita, which is our peer-to-peer pricing comes into play, yang mana penumpang dan juga pemandu dapat menaikkan atau menurunkan harga pada julat maksimum dan juga minimum tu yang pada satu tahap yang
both of them rasa reasonable untuk perjalanan tersebut lah. Dan ingin juga saya jelaskan di sini, di Malaysia ni kita tak ada regulation in terms of pricing. No It's not regulation regulated. It's not regulated seperti negara jiran kita, Filipina dan juga Thailand. So saya rasa di situ ada gap di mana bila tak ada regulations in terms of pricing tu, itu yang jadi masalah. So itu something yang kita perlu look into lah for Malaysia. Talking about the regulation, so I believe that this would be saya percaya ini adalah dasar yang InDrive sendiri boleh menyokong kerajaan untuk melakukan. Betul tak? Betul. I mean, kita sentiasa menyokong dasar-dasar daripada kerajaan dan kita juga percaya bila mana bila kita dah regulate sesuatu perkara itu dan kawal selia tu penting dan ini juga dapat membantu untuk mengembangkan industri tersebut jugalah, right? And then bila kita dah regulate the pricing ni dan takkan ada masalah in terms of price war dan sebagainya. So saya assume yang isu berkenaan dengan regulation pricing tu menjadi satu masalah utama dalam industri e-hailing tu. Boleh saya katakan ya, dan banyak juga kita dapat lihat juga dekat social media sekarang ni banyak respon daripada persatuan pemandu yang menekankan supaya there is a regulation on pricing. Dan bagi pihak syarikat InDrive, kita sentiasa menyokong perkara-perkara sebeginilah sebab kita memang nak keadilan untuk semua, baik pemandu dan juga penumpang. Jadi saya nak tanya sedikit berkenaan dengan pemandu tu sendiri. Apabila pemandu tu dapat pay, ada dapat penyata juga ke macam ni? Yes. So kita telus dengan pemandu. So bila dia setiap permintaan memang kita akan ada dia punya statement, driver statement yang dia boleh check dalam dia punya aplikasi lah. So dekat situ dia ada how much is the fare, then what is our deduction dan sebagainya, dan what is the total income yang dia dapat. Dan dia boleh lihat in terms of weeks, months dan sebagainya. Jadi kiranya InDrive ni dalam bahagian tu dia lebih sedikit berbanding pesaing yang lain, betul? Saya tak boleh komen pasal pesaing lah. Tapi saya boleh pastikan yang kita ada semua tu. I see. Jadi kita dah bergerak ke soalan yang terakhir. Berkenaan dengan berkenaan dengan accountability awam lah dan juga hala tuju. Bukan saja industri e-hailing lah, juga InDrive itu sendiri. Jadi kalaulah InDrive mahu dilihat sebagai satu platform yang lebih adil berkenaan dengan janji InDrive kepada driver, patutkah rakyat Malaysia, especially driver, nilai InDrive bukan hanya berkenaan dengan tambang yang murah, tapi berkenaan dengan lebih kepada kebajikan pemandu tu juga? Yes. So kita tak nak dikenali sebagai hanya kerana tambang yang murah. Right? Kita nak dikenali sebagai satu platform yang menyediakan tambang yang munasabah dan juga what you call it, benefit to all parties. Right? Yang mana kita ada flexibility kepada pemandu dan juga penumpang. Right? So kita cuba jadikan kita punya unique business model ni sebagai kita punya key selling point lah kat dalam industri. Kita cuba jadikan ni sebagai satu pilihan juga kepada penumpang dan juga pemandu di Malaysia ni. Alright. Jadi terima kasih Saudara Azlan kerana sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang industri e-hailing, terutamanya InDrive. Dia telah berada pada akhir episod kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus subscribe dan like untuk episod-episod seterusnya. Terima kasih.